Okey, baiklah. Kita pergi kepada subtopik yang terakhir, 1.4, maksimum dan juga minimum. Kalau kita perhatikan pada course outline, okey, kita perhatikan di situ. Okey, yang pertama kita akan jumpa perkataan stationary point. Kemudian kita akan cari jenis titik tadi. Okey, sama ada adakah dia inflection point, include. Okey, so maksudnya macam ni. Sekejap saya double check. Okey, yang pertama kita mencari stationary points. Biasanya stationary point ni pelajar dah boleh bayang dia ada maksimum ataupun dia ada yang minimum. Cuma kita nak suruh juga pelajar sebab ada kes dia bukan maksimum, dia bukan minimum. Dia sebenarnya adalah inflection point. Okey, yang pertama kita nak ajar menggunakan ujian menggunakan ujian first derivative test, ujian terbitan pertama. Yang ini awak belajar masa SPM. First derivative test. Lepas tu kita akan tentukan titik maksimum atau minimum dengan menggunakan second derivative test. So ada dua pengujian. Ujian terbitan pertama, ujian terbitan pertama dan ujian terbitan yang kedua. Sebab itu kalau awak perhatikan di awal-awal dulu kita belajar sehingga terbitan yang kedua sebab kita nak guna di hujung sinilah sebenarnya. Okey, so kita tengok dahulu untuk stationary point. Stationary point ni kalau kita nak tahu lokasinya berada di mana, okey, lokasinya berada semasa nilai dy dx sama dengan kosong. Okey, sebagai contohnya di sini ataupun kita panggil tangent lah, garisan tangent di situ dy dx-nya sama dengan kosong. Di situ kita akan dapat satu titik dan titik itu adalah titik maksimum. Dan satu lagi, madam buat warna biru di sini. Dy dx di situ, kecurunan di situ adalah kosong dan di situ merupakan titik minimum point. Okey. Kemudian kalau kita perhatikan masa dia nak turun kemudian dia nak lengkok semula, di situlah titik inflection point. Yang ini kita panggil inflection point. Dia mula-mula dia turun. Sampai sini dia mula nak naik semula. Ni titik kat sini kita panggil dia inflection point. Okey, kita tengok peta minda kita ataupun flowchart kita macam mana kita nak ringkaskan tajuk 1.4. Sebab tajuk ni dia mencapah. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan mencapah, kita nampak benda tu susah. Kalau kita susun dalam satu muka surat ni, dia nampak mudah. Okey, kita mula, start. Apabila pelajar, okey, saya guna warna kuning lah kot. Okey. So, apabila pelajar diberi soalan, so kita start. Yang pertama, memang kita kena cari dy dx sama dengan kosong. Kerana dari situ kita akan dapat tentukan sama ada kita ada satu titik ataupun lebih daripada satu titik. Okey. Titik yang kita nak cari itu pada permulaannya kita dapat nilai x. Jadi adalah kerja tambahan untuk kita mencari pasangannya iaitu y. Kalau ada satu titik, satu je proses mencari y. Kalau ada dua nilai x, maka akan ada dua nilai y, jadi jalan kerjanya semakin tinggi. Okey, kemudian daripada titik yang kita dapat tadi, yang tadi tu kita panggil stationary points. Jadi kita boleh tentukan sifat bagi stationary point kita tadi. Jadi ada tiga jenis. Yang pertama, maksimum. Yang kedua, minimum ataupun inflection. So ada tiga. Kemudian untuk pengujian, yang pertama kita guna first derivative test. Yang kedua kita guna
second derivative test. Tapi yang paling mudah second lah. Kalau kita buat ujian terbitan kedua, kita dapati nilainya besar dari kosong. Jadi emoji kita kat situ adalah senyum dan dia sebenarnya menghasilkan titik minimum. Kalau nilai yang kita kira tadi tu mendapat nilai yang kurang dari kosong, kita tersedih, maka titik yang kita akan dapat adalah titik maksimum. Okey, kalau katakan pelajar kira D itu Y, DX tu sama dengan kosong, itu bermaksud inflection point. Dia mungkin ada 3 lah, tu kena buat 3. Okey, so selesai di situ. Kemudian bagaimana kita nak menggunakan ujian terbitan pertama untuk menentukan sama ada kita adalah titik minimum ataupun kita ada titik maksimum ataupun titik lengkuk balas. Okey, saya bagi contoh kotak di sinilah, saya ambil satu titik. Apabila kita menguji tentang dy dx ni tentang gradient tangent. Kurang dari kosong bermaksud graf kita begitu. Okey, kemudian sama dengan kosong begitu, lebih besar daripada kosong maksudnya kecerunannya begitu. Jadi, kita akan dapati titik yang dihasilkan adalah titik jenis minimum. Itu kalau menggunakan first derivative test, kita terpaksa tengok kecerunan pada titik. Kalau kita menggunakan second, kita uji tentang concave sama ada concave up ataupun concave down. Okey, kita tengok example 14. Dia nampak je soalan begitu tapi jalan kerjanya panjang. Okey. Dia suruh kita cari yang pertama stationary points. Ada S di situ, maksudnya lebih daripada 1. So, macam mana nak cari stationary point? Senang saja. Kita kena buat dulu pembezaan sekali. Kita akan dapat 6x kuasa 2 tolak dengan 6. Lepas kita dapat 6x kuasa 2 tolak 6 ni, kita samakan dengan kosong. Itu step dia. Okey, daripada situ saya boleh faktorkan 6 tinggal lagi x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. 6 x tolak 1 x tambah 1 sama dengan kosong. Jadi sebab itu soalan bagi clue stationary points. Sebab ada 2 nilai x. Okey, so untuk yang Madam kata tadi, apabila kita ada nilai X di sini, sudah tentulah kita kena cari, okey, apakah nilai Y. Jadi kita ada step di situ 2 kalilah di sini. Okey, so katakan nilai X saya sama dengan 1. Okey, kalau kita tak nak mengira, kita masukkan dalam kalkulator. Okey, kita masukkan yang pertama. Mungkin saya kecilkan sedikit. Okey. Kita ada 2x kuasa 3 tolak 6x tambah 1. Okey, kita tekan calculate. Saya masukkan nombor 1. Okey, so kita dapat jawapannya. Nilai y-nya adalah negatif 1. Betul? Negatif 3. Jawapan kalkulator tadi. Okey. Manakala apabila nilai X sama dengan negatif 1, okey, pasangannya Y sama dengan, okey, kita tekan calculate, kita masukkan negatif 1. So, kita akan dapat jawapannya adalah 5. Jadi, stationary point kita yang pertama ialah 1, negatif 3. Stationary point kita yang kedua ialah negatif 1, 5. So, kita ada 2 stationary points. Okey, dah selesai dekat situ. Kita sekarang nak gunakan first derivative. Kita nak mengkaji ada 2 titik di situ. Sama ada nak kaji serentak ataupun macam mana terpulang kepada pelajar. Okey, pelajar boleh. Sekejap kalau kita print out ada kesan-kesan dia. Okey, tak apalah.
So kita ada 2 titik sekarang. Saya nak uji titik negatif 1, 1. Ada 2 titik Kita boleh buat 2 in 1. So saya uji negatif 1 di sini dan 1 di sini. Jadi nombor yang nak diuji, nombor sebelum negatif 1, saya pilih nombor negatif 2. Di antara negatif 1, 1, saya pilih nombor kosong. Dan di sini saya pilih nombor 2. Okey, bila kita uji first derivative dalam kalkulator, kita kena masuk first derivative lah. 6x kuasa 2 tolak 6. Kita kena uji yang tadi. Kemudian tekan button, kita kena uji dx tadi. Okey. So, awak tekan calculate, awak masukkan negatif 2. Okey, awak akan dapat jawapannya positif 18. Kemudian awak tekan calculate, awak masukkan nombor kosong, awak dapat negatif 6. Last sekali, tekan calculate, masukkan nombor 2. Jawapan awak positif 18. Jadi, oleh kerana dydx ni adalah tentang gradient, tentang kecurunan positif sudah tentunya begitu. Kita boleh buat macam tu. Okey. Kita mungkin boleh buat begitu. Di sini pun positif, kecurunannya begitu. Kemudian di sini kecurunannya negatif. Okey, yang ini proses kalau kita nak uji 2 in 1. Yang contoh tadi tu sebab kita ada 1 titik, yang ni ada 2 titik. Yang ini naik, yang ini turun. Jadi titik yang terhasil pada negatif 1 dan pasangannya tadi adalah titik maksimum. Yang pink tu turun, yang ini naik. So titik dekat sini adalah titik, yang ini kita panggil titik minimum, yang ini titik maksimum. Jadi dari situ kita boleh simpulkan negatif 1 dan pasangannya. Negatif 1 pasangannya 5. Okey. Jadi negatif 1 pasangannya 5 is a maximum point. 1 negatif 1 5 maximum point. Manakala 1 dan pasangannya, 1 pasangannya tadi ialah negatif 3. 1 negatif 3, 1 negatif 3 is a minimum point. Selesai. Contoh 14. Okay, dengan mencari stationary point dan uji jenisnya dengan menggunakan first derivative test. Selesai di situ. Okey, bagaimana pula kalau soalan yang sama kita nak uji dengan menggunakan second derivative test? Okey, kita ulang langkah kerja yang sama di sini. Step yang ini sama. Okey, maksudnya bila awak buat ni, kira, stepnya sekejap. Saya ambil dia punya, saya nak crop dia di situ. Okey, sebab soalan dia sama, proses mencari stationary points itu adalah sama. Sama kan? Okey, so akan dapat bila buat dapat benda yang sama. So kita paste dekat sini. Proses sama. Okey. Cuma sekarang ni Maida nak tengok, Maida besarkan sedikit yang ini. Okey. Tadi kita dah buat kita dah buat pembezaan peringkat pertama sebab kita nak cari stationary point. Apabila kita nak guna second derivative test, madam kena menyambung. Buat y double prime sama dengan 12x. Okey, kemudian kita ambil titik pertama tadi. Titik pertama tadi 1 dengan negatif 3. Madam uji di sini. Y double prime dia, Maida dapat 12 darab 1 sama dengan 12. 12 ni pula besar dari kosong, maka dia tersenyum. Bila dia tersenyum, maka 1 negative 3 is a minimum point. Pendek je jalan kerja.
kalau yang melibatkan second order. Okey. Jadi madam nak uji pula titik yang kedua, -1, pasangannya tadi ialah, saya lupa pasangannya tadi 5. Rasanya 5. Okey, double check pasangannya tadi 5. Okey, bila madam masukkan dalam ujian y double prime, madam dapat 12 darab -1 sama dengan -12 kurang pada kosong, dia masam. Bila masam, maka titik -1, 5 is a maximum point. Okey, sampai situ muka surat 49. Kita buat satu contoh tapi menggunakan ujian yang berbeza-beza. Yang pertama, ujian terbitan pertama, dan yang kedua, ujian terbitan menggunakan ujian terbitan yang kedua. Contoh seterusnya saya akan sambung dalam video terakhir. Saya rasa video terakhir dah, sebab kita ada sikit je lagi contoh 16 dan juga contoh 17.